Pengembaraan kita kali ini bermula pada 16 Disember 2022 dan berakhir 5 hari kemudian. Dan dalam tempoh tersebut, saya telah memandu kenderaan elektrik Volvo XC40 Recharge sejauh hampir 2,000 km dari Kuala Lumpur ke Sungai Petani, kemudian ke Sri Iskandar sebelum balik ke Kuala Lumpur. Atas sebab tugasan, saya terpaksa naik ke Sungai Petani kali kedua pada hujung minggu tersebut. Tujuan pengembaraan kali ini ialah untuk melihat sama ada pemandu kenderaan elektrik boleh menyusul seluruh pelosok negara dengan menggunakan rangkaian charge yang sedia ada. Kami lalu lebuh raya dan juga jalan lama. Kami memilih untuk ke utara kerana bilangan pengecharge ke arah utara adalah lebih rendah dari jumlah pengecharge perjalanan ke arah selatan. Macam-macam perkara berlaku. Video ni ialah episod pertama dari siri bulanan yang kami panggil Charge Up, yang akan mengumpul maklumat terkini mengenai rangkaian charge di seluruh negara. Kami akan cuba menjelajah ke pelbagai pelosok dari pantai timur ke tanah tinggi dan ceruk kampung untuk melihat sendiri sama ada kita sudah mula boleh menggunakan kenderaan elektrik sebagai pengangkutan utama kita di Malaysia. Episod kali ini ditaja sebahagiannya oleh Zero Emissions Vehicle Association ataupun ZEVA yang merupakan kawan lama Fast TV. Terima kasih ZEVA. Mereka ialah kumpulan pendorong anjakan kekenderaan pencemaran sifar. Ikuti perjalanan kami. Tapi sebelum tu, boleh tak tolong tekan butang like dan kongsikan video ini dengan kawan-kawan. Kalau korang tekan butang like tu awal semasa menonton video, YouTube suka dan akan sebarkan video ini kepada ramai lagi. Tolong saya sikit. Dan alang-alang tu tekanlah butang langganan sekali. Jom kita teruskan. Sebenarnya ini bukan kali pertama kita bawa Volvo XC40 elektrik ni jalan jauh. Kali pertama kita bawa dia pergi sampai ke Changlun dan ada video ni, kita boleh tengok link dia dekat atas. Kali ni kita bawa untuk melihat rangkaian charge. Jadi kereta ni sebenarnya boleh pergi sampai ke Sungai Petani dalam satu napas kerana julat jelajah dia mengikut Volvo ialah 438 km dan dia mempunyai bateri 82 kW. Saya rasa mungkin accessible 78 kWh lah. Jadi kita expect kereta ni akan return lebih kurang dalam 5 hingga 6 km setiap kilowatt jam kerana kereta ni agak besar dan kita akan mandu macam agak biasa juga, agak laju, dan untuk melihat realistik macam mana dia punya kadar penggunaan tenaga dan kadar charge di sepanjang perjalanan ini. Okay, Assalamualaikum kawan-kawan. Kawan join aku ni dah tengah-tengah perjalanan lah. Aku sebenarnya nak pergi ke Sungai Petani ni. Jadi kita mulakan perjalanan tadi pukul 8 lebih lah, 9 macam tu. Aku ambil kereta ni pagi tadi dalam pukul 11. Jadi kereta penuh lah, fully charge dalam 96% bila aku sampai rumah tu. Dan aku tak nak pakai lah kereta ni, nak guna save bateri untuk malam ni lah. Tapi terpaksa juga keluar, kena pergi ke Setiap Alam ada hal. So bila balik tu dah tinggal 70% lebih. So aku ingatkan tak apalah, charge on the way lah kan. Charge on the way. Pasal dekat Simpang Pulai ada satu DC fast charger, Shell punya, yang itu 90 kW. Kemudian aku fikir dekat Bukit Gantang pun ada. So okey lah kan, jalan. Anyway, meter kereta pun pelik hari ni. Tunjuk dia punya calculation semua macam tak boleh sampai ke Bukit Gantang semua. So aku pun tak apalah, kita cuba jugalah boleh sampai ke Bukit Gantang. Dan akhirnya pergi ke, sebelum tu aku pergi ke Shell Simpang Pulai dulu. Silap aku juga lah, aku tak baca. So dalam aku punya Park Easy tu, Park Easy ni parking punya app, aku bukan pernah pakai untuk charging kereta. So adalah RM100 dalam tu. Tapi rupanya kena ada RM200 minimum dalam tu untuk book spot yang dekat 108 yang laju tu lah, yang dekat Simpang Pulai tu. So aku tak ada. Lepas tu malam, benda tu dah pukul 12. So aku cuba nak reload tak boleh. So aku tak pening lah macam ni, macam mana. Bawa lah sampai Bukit Gantang. Kereta kata Bukit Gantang tu 0%. So aku bawa pelan-pelan sampai dalam aku terletak Gunung Semanggul. Dah sampai Bukit Gantang dalam 14%. So okey lah, 14% northbound. Sekali tengok-tengok dekat northbound apa jadi. Rupanya northbound punya tak working pula, mati pula. So aku terpaksa lah patah balik ke sini, pusing balik, pergi ke southbound balik untuk charge.
So dah dapatlah charge ni. So itulah dia cerita dia sekarang. Pukul dekat 1 lebih aku baru dapat nak charge ni. Ni dia punya keadaan sekarang lah. Bila kita bergerak dengan EV ni, terpaksa bersedia dengan keadaan-keadaan macam ni. Pasal kat sana ada satu je charger. Tu pasal semua orang kata kalau untuk pasang charger ni jangan pasang satu saja. Kalau bila satu je rosak memang problem. Pening kepala tengok macam ni malam ni aku kena kan. Last time aku bawa naik XC40 juga, pergi ke sampai Changlun, tak ada masalah, dua-dua functioning. Tapi kali ni satu saja functioning. So aku pun silap. Actually aku check tadi, aku nampak macam dua-dua functioning. Tapi bila aku sampai tak functioning. Tak boleh nak buat apalah kan. So silap akulah. Yang silap yang tak tahu silap aku ke, silap Jom Charge ke, silap siapa ke. Tapi masa aku nak check siang tu rasa macam nampak macam functioning. Bukan semalam aku check nampak macam functioning. So nampaknya sebelum perjalanan kena check lagi sekali. Dalam perjalanan pun kena check lagi sekali. Dan kena betul-betul pastilah faham dia punya sistem-sistem dia. Pasal aku suka yang Pak Gizi tu aku rasa mengarut lah, kena ada RM200 dalam tu kan. Kalau kata dia nak prepaid pun habis dia berhentilah kan. Ini aku rasa tak betul lah dia buat macam tu. So anyway, untuk yang ini kita tengok sekarang ni dia tengah charging. Yang ni memang 50 kW. Dan nampaklah dapat 49. Tadi dapat 50, sekarang dapat 49. So kita nak tunggulah sebanyak mana yang boleh. Sini RM1.20 seminit. Jadi kali ni pengalaman aku dekat Bukit Gantang ni pelik. Pertama tadi dia rosak bahagian utara. Kemudian yang bila pergi ke arah selatan ni, aku charge dia tak masuk dalam aku punya app. Tak tahu pasal apa. Hari ni 16 pun dia tak charge. Masa tak silap aku 20 hari bulan. Perjalanan balik kali terakhir pun dia tak charge juga. Kosong. Memang tak ada apa. So aku tak tahu lah dia bagi free pasal dia kesian kat aku ke. Ataupun sistem dia rosak hari tu ke. Apakah saya tak tahu. Tapi apapun ceritanya pada hari tu saya tidak di charge. Dapat elektrik free 2 kali. Okay, pagi ni kita dah ada di Central Square Sungai Petani ya. Semalam kita charge lebih kurang sampai 75% dekat Bukit Gantang southbound. Sebab northbound rosak, jadi kita kena pusing balik charge U-turn 2 kali lah. Sampai Sungai Petani tinggal 28% malam tadi. Sampai sini, sampai daripada tempat saya duduk sampai ke sini tinggal 26%. Di sekarang ni kita nak charge. Yang ni ialah Yinsen Greentech Charge EV punya. So yang ni tadi saya tak perlu gunakan app. Saya ada card, saya tap dia kita punya card dan dia terus bagilah charging. So yang tu, yang charge EV punya card tu masih lagi buffet. So you bayar sekali dan you charge lah berapa banyak you nak charge. Kat mana-mana ada charge EV punya charger. Dalam map dia kata sini 22 kW. Jadi ada dua isu di sini. Yang pertama sekali, charge EV kata sistem ni adalah 22 kW. Bila kita sampai, kita cocok hanya dapat 7 kW. Padahal pengecharge on board. Pasal bila kita pakai AC punya sistem, dia akan guna on board charger. On board charger Volvo XC40 Recharge ni sebenarnya boleh mengecharge sampai pada kadar 11 kW. Tapi amperage tu tak boleh naik. Kalau amperage tu boleh naik lebih tinggi, kita akan dapat charge yang penuh. Okay, sekarang pukul 1. Kita at 99% actually. So I stop. Summary dia, duration, dah habis lah. Lepaskan, masukkan balik, angkatkan kabel, tutupkan ni, dan kita pun boleh bergerak. Seterusnya kita meneruskan perjalanan ke UiTM Seri Iskandar lah. Jadi untuk kali ini kita memilih untuk lalu Lebuh Raya dan juga lalu Jalan Lama. Jadi permulaan dekat Juru ni ada menempuh sedikit kesesakan lalu lintas. Dan kemudian apabila kita masuk ke Jalan Lama tu, kita dapat memandu dengan lebih bertenaga sikit lah. Maksudnya di sini kita dapat pattern yang berbeza-beza. Pasal kat sini saya ada memecut, tapi bawa perlahan secara puratanya. Tapi dapat memecut lah, memecut dengan agak banyak juga untuk memotong dan sebagainya. Sebelum kita sampai ke Seri Iskandar. Kemudian di Seri Iskandar tu saya duduk lebih kurang dalam bukan rehat lah, berhenti tengok konsert anak saya dalam lebih kurang 2 jam. Campur dengan makan 3 jam. Kemudian kita bergerak ke Tapah. Untuk ke Tapah tu saya tersilap tekan punch in. Dia bawa pergi ke Simpang Pulai dulu. Kemudian baru turun ke Tapah. Bila sampai di Tapah R&R, kita ada lebih kurang 19-20%. Dan memang saya merancang untuk mencuba Shell punya super fast charger ni. Yang ni kadar charge dia mahal lah. Dia RM4 seminit.
Kalau boleh dapat 180 kW macam mana yang dijanjikan, mungkin berbaloi. Jadi kita tengok Volvo XC40 ni bolehkah terima kadar charge yang begitu banyak. So dah 9 minit, kat 10 minit kita dah dapat 13 kW, so about 1.3 kW per minute lah. Which is I guess okay, tapi at RM4 now macam mahal sikit lah, sebab Gentari punya rate is much better lah kot kan. Pasal apa, 10 minit dia dah RM40 dah, and aku baru dapat 13 kW. Kalau dekat Gentari aku times 1.6, still better lah kot so dia punya rate tu better still kat Gentari, slightly better lah. Jadi dia charging sekarang, rate dia 82 kW dia charge which means that kalau rugilah aku datang sini sebenarnya, sebab kereta ni tak boleh take that much pun. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita dah terdesak dah, nak kena pakai juga, tak apa, kita tengok. So nampaknya dia naik sampai ke 87 kW, 418 km untuk setiap jam kita duduk sini. Dan dalam masa 27 minit dah jadi 62. So banyak jugalah peratus dia naik. Tapi bila kita tengok kadar charge dia tu taklah laju sangat dan tak berbaloi lah. Sebab ini pun dah RM100 dah, dan saya baru dapat 36. So dah jatuh bahaya lah, pasal kita tak boleh ambil laju. Kat sini kalau hamnya kereta betul-betul boleh ambil laju, baru boleh berbaloi main. Tapi lah bila dia terkejut gempa kan, nak kena juga. Tapi I'm not going to say that this is worthwhile lah. It's not worthwhile unless your car memang boleh betul-betul ambil banyak lah kan. Okay, kita duduk setengah jam, baru dapat 68% lah. So tak dapat pun 80%, walaupun laju macam mana pun kereta hanya boleh ambil dalam 87 kW saja. Jadi this is sebenarnya very expensive punya charging experience, dan aku rasa tak berbaloi lah. So kita akan stop. Kami teruskan aja perjalanan balik ke Kuala Lumpur, dan bila dah sampai ke Kuala Lumpur tu, memang untuk perjalanan ke utara balik saya merancang untuk charge penuh lah. Jadi biasa dekat Kuala Lumpur ni yang laju yang dekat dengan rumah saya, kalau bukan Sunway X-Park ialah Nizra, iaitu di bangunan Nizra di Sungai Penchala. Macam biasa kita akan datang ke Nizra untuk test charging ni untuk sebelum kita gerak ke utara. Nizra punya rate dia gunakan settle. Kadar kat sini ialah RM1.60 untuk seminit untuk high speed charger. Kat Nizra ni 60 kWh So kita dah charge 62 minit dan kita dapat hampir 60 kW lah. So ok lah, memang betul lah dia punya rate dia betul ngam. Kita dapat almost as much as dia janji dengan kereta ni, so which is good. Pasal semalam kita buat dekat Shell, separuh pun tak dapat rate dia So bayar mahal kat Shell RM4 seminit, tak dapat pun. So kalau nak datang kat Nizra ni ok lah. So that's part of our review lah. Kita nak cerita charging spot ni, berapa kita boleh dapat, what rate and how we're paying. Okay, hujan makin lebat lah, jadi saya tambahkan jarak kepada 3 bar. Dan kita tengok masih lagi kereta boleh detect di depan. Kita cuba tengok macam mana. Aku rasa tak ada masalah lah. Data lebuh raya, jalan makin cantik. Kalau kecuali lah hujan lebat sangat, aku rasa ni okey ni sepanjang-panjang perjalanan ni. Tapi kena tambah 3 bar lah, kalau tidak gayat sikit. Akulah, orang lain tak tahu. Okay, hujan semakin lebat. Kita punya speed dah turun ke 90. Tapi nampak logo aero steering tu masih lagi ada. So maksudnya kereta masih lagi berfungsi dengan penuh lah, iaitu adaptive cruise control. Sekali tengok keadaan hujan kat luar tu agak lebat juga. Dan masih lagi kita boleh gunakan sistem adaptive cruise control. Dia kadang-kadang bila dah hujan macam ni, tengah sistem dah tak boleh nak berfungsi dah. Tapi tengah sistem lebat sikit lagi ni pun boleh lagi. Ini pada kelajuan yang agak tinggi ni percikan air halus lah. Naik dia akan membuat kita susah sikit nak nampak. Tapi bila dia gunakan radar ni, dia akan terus boleh nampak lah, tak ada masalah apa-apa.
Jadi untuk perjalanan ke utara kali ini kita telah buat keputusan untuk tidak charge di Shell kerana terlalu mahal, dan disebabkan Bukit Gantang arah utara tutup, kita kena keluar di Ipoh. Itu saya punya kiraan, kata saya rasa terbaik. Kita turun ke Tian Siang BMW. Jadi BMW dah buka dia punya dealership punya chargers kepada public. Dia menggunakan charge EV. Jadi boleh masuk dan gunakan app tersebut dan charge di situ. Kadar charge dia ialah RM1.40 seminit, dan di Tian Siang pengecharge-nya berkuasa 60 kW. So itu satu option yang agak bagus saya rasa. Cuma dia kena keluar pada highway lah, tapi taklah jauh mana sangat, dan dia nak masuk balik ke highway tu tak sampai 5 minit. So it's a really good option, dan saya harap lebih banyak lagi syarikat akan, kalau tak boleh buat dalam highway pasal mahal, kita buat dekat luar highway macam ni pun dah okey dah untuk membantu pemandu-pemandu EV. Of course it's not ideal, tak perfect, tapi ini adalah lebih baik daripada tak ada langsung charger untuk kita bergerak nanti. Kat sini apa maklumat pun tak ada bagi. Sayang, it's an opportunity for them nak bagi maklumat kan, sambil nak run BMW punya corporate video kat belakang apa kita, tapi tak ada lah. So yang mesin ni dia punya tanda dia ialah biru kalau charging, merah is fault, yellow is warning, green means tak ada siapa pakai lah. So dia kata mula-mula sekali plug in, authenticate pakai app, start to charge, authenticate to stop, dan cabut balik lah. Macam tu lah cara dia. So sekarang ni ada dua kereta tengah charge lah. Satu XC40 ni dan satu ada satu iX 4.0 kat sana tengah charge. Okay, kita sekarang ni dah mengecharge lebih kurang 24 minit 25 minit, dan dapat dalam 21 kW lah. So dia punya charging rate dia tu about 800 watts per minit lah. So 800 watts per minit dengan RM1.06 kupang, RM1.40. So dia punya rate 1 kilowatt dia tu berapa? RM1.50 kan? RM1.50 lebih lah. Dan aku rasa dalam lagi 5 minit ni aku mungkin boleh dapat dalam 17%, 18%, kalau hampir 20% pun okey. So kita decide nak set kat 70% lah. 70%, that should give us about 20% or 21% on arrival. Dapat je 20% on arrival. 20% on arrival. Tada, stop charging. Stop now. So kita dah stop. Charging stop initiated. Tu tengok dia tutup stop dah. Nampak? Everything stop. Semua dah stop. Okay, sekarang kita akan cabut dan simpan, dan kita boleh gerak. So jumlah masa yang diperlukan tadi ialah 32 minit untuk dapat daripada 32% ke 69%. So that means 32 to 69 is 37% in about 30 minit. Okay, so dah off dah. Kita tinggal cabut je. Yang ni memang berat lah, so be careful lah. It's a very heavy cable. Alright, kita simpan balik dah. Kita tutup. That's it. Kita boleh caw. Jadi seterusnya lepas pada Tian Siang tu kita mandu terus ke Bakar Arang. Dan hari seterusnya, hari Isnin tu 19 hari bulan kita tak bergerak banyak lah. Saya bekerja di area Sungai Petani. Dan pada masa tu saya pergi masuk kereta untuk charge lah. Saya chargekan kereta, saya tinggalkan lepas habis kerja tu, saya masuk tinggalkan charge. Dan kat sini saya berlaku satu kesilapan bagi pihak saya lah. Jadi hari ni aku buat silap besar tadi. Aku duduk charge kat Plaza Central dekat Sungai Petani kan. Tinggal lama ni, tinggal kereta lama, 3 jam 4 jam dekat kan. Tapi apa yang berlaku ialah aku duk main tadi, tunjuk kat orang kereta ni, duk tunjuk dia punya setting of charge level semua. Aku pergi main tolak pergi 50%. Lepas tu lupa nak adjust balik pergi 100. Jadi walaupun tinggal lama, kereta berhenti charge kat 50%. Sikit punya bengong ke. So lah ni aku nak kena balik. Ingatkan tadi boleh terus napas pergi Kuala Lumpur. Nak buktikan kereta-kereta ni boleh pergi senapai Kuala Lumpur, tak jadi. Terpaksa lah kita singgah juga di Bukit Gantang. Inilah dia nak jadi cerita. Padahal muka. Dan kali kedua kita berhenti di Bukit Gantang ni pun agak lama juga.
di mana selepas kita berhenti di Bukit Gantang selama sejam setengah, dekat sejam setengah, dan kali ni juga kita tak di charge lah, for whatever reason dia tak charge kita, so dapat electric free buat kali keduanya, dan saya dapat balik ke Kuala Lumpur. Jadi itulah pengalaman charge kita dan pengalaman memandu lebih kurang dalam 2000 km di ke arah utara, masuk Jalan Lama ke Seri Iskandar. Seri Iskandar hanya ada satu pengecas jentari dalam Universiti Teknologi Petronas. Jadi kita tak mau masuk dalam tu. Saya tak pasti macam mana nak masuk. Jadi itu pasal kita keluar charge balik di Tapah. Dan untuk perjalanan balik kali kedua, kita terpaksa berhenti juga di Bukit Gantang. Dan saya rasa pengalaman saya paling banyak dekat Bukit Gantang ni lah. Dah 3-4 kali lah saya berhenti mengecharge di sini. Dan so far, it's buat masa sekarang is an okay kind of charger pasal 50 kW saja. Tapi untuk masa depan kita memerlukan charger yang lebih laju lah di tepi highway ni, di dalam kawasan highway ni. Tapi saya faham kalau dalam kawasan highway ni dia orang nak charge premium lah. Cuma jangan charge premium sampai RM4 lah. Saya rasa macam kalau kadar macam jentari ke ataupun dalam RM1.60 per kilowatt, tu saya rasa satu kadar yang okay lah untuk kita charge. Apapun ni dia senarai pengalaman mengecharge kita dan juga kadar charge dari segi masa dan juga dari segi kilowatt. Okey, secara keseluruhan boleh saya katakan bahawa Volvo XC40 ni dengan dia punya bateri yang agak besar, yang baru dalam 80 kilowatt, dia memang cukup lah untuk kita memandu di Malaysia ni. Kalau nak pergi ke Alostar pun mungkin kena berhenti charge, mungkin di Juru pun ada Tian Siang BMW juga, dan juga di Alostar pun ada satu charger 60 kW di bawah Perkema. So memang boleh, walaupun kita kena merancang sedikit lah, dan kalau charger tu tak berfungsi dan kita kena boleh bertindak balas dengan cepat lah. Kalau kita balik ke kampung, elok kalau kata di rumah parents kita tu kita ada pasang wall box lah, setidak-tidaknya untuk 11 kW ataupun 7 lah paling sikit. Kalau tidak, lama juga kita nak menunggu sebab masih tak banyak charging public di luar sana. Okey, itu dia punya status kita untuk cara mengecharge dan memandu ke arah utara di Malaysia. Okey, akhirnya sekarang pukul 7.59 kita dah sampai dan bateri ada lagi 20% kan. Sama seperti yang tadi masa kita start keluar lah kan. So tak ada ngam, accurately dia predict. Dan kita ada 80 km lagi, maksimum dia kata 85 km dengan bateri yang ada ataupun minimum 45 km. Dan kita punya current consumption is 5 kWh. Dan setelah 1772 km kita memandu kereta ni sepanjang hari Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin dan Selasa, 5 hari, kita punya kadar penggunaan tenaga adalah 20.1 kWh. Not bad but not spectacular lah. So basically around 5 km untuk setiap kilowatt, which is okay lah I guess for an SUV yang besar, yang blocky macam ni lah. Nantikan episod kedua kita buat tiap-tiap bulan. Dalam minggu ketiga mungkin kita akan keluarkan. Selalunya kita nak cuba keluarkan hari Jumaat lah. Yang ni kali pertama ni agak lambat sikit keluar hari Isnin untuk minggu ketiga. Apapun kita harap kawan-kawan semua jangan serik lah, cuba datang tengok. Pasal tahun ni banyak charger-charger baru akan berkembang dan akan mula dipasang. Apapun, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Ziva kerana membantu kita menghasilkan video kali ini. Pemandu Malaysia kemudian berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.